Tujuan ni kau ramai pun nak suruh royak hak dalam rumah, cerita hak dalam rumah, supaya tidak tersembunyi luar dan dalam dia. Maknanya sempurna sungguh. Tak ada kurang, tak ada kurang perangai dia tu. Tak ada kurang. Setengah-setengah orang kan luar dia lembut, lembut kecek beralus, tak suka kita kan. Tapi kalau dengan bini ni tak. Sebab murah bini ni hak sama-sama kasar. Kasar. Ada juga orang lagu tu. Tapi Nabi SAW tidak. Daripada sebesar-besarnya sampai sekecil-kecil, cara nak makan pun dia royak, nak buang air pun, nak masuk ke tempat buang air pun dia royak. Benda-benda kecil lagu tu. Kalau orang lain tak ada nak cara tu, benda-benda dia tidak terganggu fikiran dia tu dengan cara benda-benda kecil, walaupun dia duduk pegang benda besar. Ini orang panggil kamal dia. Keistimewaan ni kita nampak memang ada pada dia, tidak ada pada orang lain. Kalau kita tengok dari segi ihsan, dari segi ihsan, budi, siapa dia yang lebih berbudi daripada Nabi SAW kepada kita? Siapa dia yang lebih berbudi? Ni semua ni akal boleh timbang ni. Sebab tu dia nak al-hubbul aqli, hak maksud cinta kepada Rasulullah lebih daripada yang lain ni akal kita. Dia kena akal orang Islam tu lagu tu, baru sempurna. Adik kita kena fikirlah, sebab kaki tadilah yang kita nak bui potong tadi tu sebab apa? Sebab kita fikirlah, kalau tidak bahaya ni kepada kita. Supaya juga ni pun kita kena fikir, siapa dia dalam sekian ramai orang ni yang paling banyak berbudi dan berjasa kepada kita? Ayah kita. Hak tu kalau nak kira paling banyak daripada kecil sampai besar. Habis duit dia kerja susah payah, mak kita pun lagu tu juga. Dia lah hak paling berbudi. Kalau nak kira paling banyak lah. Orang jajan sekali jumpa pun berbudi kepada kita, kita ingat sama. Apatah lagi kalau ibu bapa ya siap malas duduk cara tu. Sebab itulah manusia ni dengan ibu bapa dia sayang. Sebab apa? Ihsan tu ada. Ihsan tu ada. Mahukah kebaikan dia duk mikir apa hak molek, jaga hak tak molek, jangan we kena anak tu. Sebab tu jadi kita ni apabila mikir tu jadi sayang balik kepada ayah kita. Selain daripada hak semula jadi tu, memanglah hak semula jadi tu, bila kita mikir tengok kepada ihsan dia tu, maka timbul rasa sayang. Begitu juga budi orang banyak lagi hak lain-lain kepada kita. Kan kita ingat itulah yang menyebabkan kita sayang kepada dia. Siapa dia dalam sekian ramai orang tu hak paling banyak berbudi? Ada orang lain daripada Rasulullah. Kalau kita perhati hak dia ajar ni semua bidang. Ayah kita dia boleh beri makan kita. Berapa ramai orang hak tak ada ayah pun boleh makan. Orang tak ada ayah, kalau kita kata sabit dengan ayah mak boleh ngaji. Berapa ramai orang tak ada mak ayah pun boleh ngaji sampai ke peringkat tinggi. Dan ngaji pun hak ihsan, hak kebaikan orang buat bui duit gapo tu, tidak semestinya hasil dia tu molek lagi, tak mesti. Boleh jadi baik tu untuk dia sajalah, dia baiklah untuk dia jadi orang yang ada kedudukan, hidup senang, sekadar tu. Tapi dari segi munafaat umum sungguh untuk manusia, untuk orang, tak ada. Hak paling baiknya, hak paling berbudinya Rasulullah kepada kita. Dan kalau kita ingat kepada budi dia tu, kita akan jadi baik supaya dia pula. Kita akan jadi baik supaya dia pula. Hak ni hub ihsani. Maknanya kalau kita perhati semua saat ni kan, semua saat ni benda-benda yang boleh membawa seseorang itu jadi cinta kepada orang lain ada belaka pada dia. Lepas tu ada pula dalam keadaan yang paling sempurna. Macam mana kita tak sayang? Sepatutnya kita tak sayang kepada dia, macam mana? Dengan sebab itulah kita kata, akal kita kata sepatutnya Nabi ni disayangi oleh kita lebih daripada orang lain, daripada ayah kita sekalipun. Kalau ayah kita dia jaga tubuh kita saja. Kalau lagu tu orang hak jahat tu, perokok ke siapa, dia ada anak juga.
dia ada anak juga. Apa kebaikan ayah dia kepada dia? Ayah dia duduk ke dia? Dia duduk makan hasil hak haram ke apa, boleh hidup dengan cara lagu tu. Boleh hidup juga. Jadi besar sepatutnya juga. Tapi apa kebaikannya? Apa kebaikan? Selain daripada dia ni anak. Kalau tak ada ayah dia tu, tak ada lah dia tu. Kalau kita fikir orang lain ada juga. Orang lain boleh jadi. Kalau kita andaikan lah, mikir serai lah kita, kalau kita tidak jadi anak dia, boleh jadi Tuhan boleh buat jadi anak orang lain. Bukan ramai kan dalam dunia ni, jadi anak kepada manusia yang lain. Boleh kita kata gitu. Tetapi Nabi SAW, kalau kita tengok, dia bukan sekat, walaupun dia ni tidak ayah kepada tubuh kita, tetapi dari segi hak dia tinggalkan bagi kepada kita tu lebih daripada ayah, lebih daripada ayah, dan lebih perlu lagi daripada hak kita ambil daripada ayah kita. Sebab kalau daripada ayah, orang kafir pun kata tadi, ayah dia bagi segala-galanya. Tapi adakah itu segala-galanya selamat dunia akhirat? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi bagi segala-galanya dah. Tapi hak Nabi SAW bagi kepada kita adalah baik untuk dunia dan akhirat kita. Menjadi pengajaran kepada kita, dunia untuk dunia dan akhirat kita. Itu bezanya, banyak sangatlah beza. Kalau kita, bila kita fikir itu, kita akan berasa Rasulullah lah paling patut kita sayang. Tak kena kalau kita tak sayang ke dia. Itu satu pendapat, satu pendapat. Pendapat yang kedua, dia kata memanglah sekurang-kurangnya hak tu hubbul aqli tu setiap orang Islam kena ada hak tu. Setiap orang Islam kena ada. Kalau tak ada hak ni, tak beriman dia. Apa kelebihan? Hak naknya lebih lagi daripada tu. Lebih lagi daripada tu, iaitu biar jadi cinta kepada Rasulullah ni termasuk dalam hub tab'i. Hak yang pertama tadi, supaya kita sayang kepada anak kita, supaya kita sayang kepada ayah kita, ataupun harta benda yang lain. Kita sayang itu mengikut tabiat kita kan. Apabila kita lapar, kita jadi nak pergi makan. Apabila kita takut, terancam, kita lari. Jadi dengan Rasulullah tu lagu tu, jadi daging darah kita. Hak tu yang dikatakan berkait dengan tidak beriman ni, maksudnya iman yang sempurna. Kalau sekadar beriman tadi, kena sayang kepada Rasulullah lebih daripada hak lain tu, memang hak tu setiap orang Islam hak tu tidak nanti hak tak sempurna pun dia kena lagu tu. Kalau tak lagu tu tak beriman. Dia kata hak ni maksud lain ni. Hak ni dia kena hub tabai. Lagu mana kita kata nak jadi hub tabai, nak jadi Rasulullah tu, supaya kita sayang kepada diri kita sendiri, bahkan lebih. Sebab kita sayang ke diri kita ni lah, yang kita makan ubat gapo kan, kalau kita sakit, yang kita makan jaga waktu, nak jaga tubuh kita, kita sayang kepada Rasulullah lebih lagi daripada tu. Lagu mana? Payah tu. Payah pun adakah dia wujud, boleh berlaku? Tu nak tahu. Boleh. Lagu mana? Kalau lagu ni payah juga kita kata. Sebab apa? Sebab tak boleh kita nak banding lah. Sebab Rasulullah tak ada, sebab kata tadi, kalau dia ada, anak kita pun ada, boleh kita tengok lah hak mana lebih sayang kepada Rasulullah kepada anak. Boleh kita tengok. Ni tak ada. Macam mana nak bukti? Dan hak biasanya apa ni, tidur bangun kita, hidup kita ni dengan anak pinak kita, anak isteri kita, hak tu lah hak biasa. Tentu sekali kita lebih banyak cara ke hak tu. Setara mana kita cara kepada Rasulullah, kita nak cara lagu mana? Ini kemuskilan. Jawabnya gini. Ni ulama bagi jawapan lah. Dia kata maksud hubbut tab'i di sini, dia kena lagu mana? Apabila berlaku pertembungan di antara tuntutan anak dengan tuntutan Rasulullah, atau tuntutan harta dengan tuntutan Rasulullah, atau tuntutan ayah dengan tuntutan Rasulullah dan sebagainya, kita nak utama mana? Katakanlah kita ada seorang suami,
Atau ada seorang isteri